Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurnia serta menganugerah ke atas diri kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala kurniakan atas kita kurniaan nikmat, kesihatan, keafiatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi pada malam ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian di majlis ta'lim Fatimatuz Zahra. Dan mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang kita adakan ini, kuliah yang kita jalani ini sebahagian daripada amalan-amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah dan sebab untuk kita mendapatkan keberkatan, kerahmatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah bagi meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini, kita akan menyambung semula pengajian kitab Adab Perempuan, juzuk yang pertama pada muka surat 107. Muka surat 107, yang mana seperti mana yang telah kita nyatakan pada kuliah-kuliah yang lalu, ini merupakan bab yang terakhir dalam kitab Adab Perempuan ini. Bab yang terakhir dalam kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Dan insya-Allah kita akan berusaha untuk mencuba menghabiskan bacaan kitab pada malam ini dan mengkhatamkan pengajian kitab pada malam ini insya-Allah. Sambung pada muka surat yang ke-107. Bagi mereka yang memiliki kitab, boleh buka muka surat 107, adab yang ke-11, iaitu adab agama yang ke-11. Ada adab yang ke-11. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala puasa supaya membersihkan hawa nafsu daripada segala sifat kekejian dan membersihkan daripada kotor-kotor yang di dalam perut kita,
dan membiasakan sabar, dan kuat pada menahan lapar dan dahaga, supaya sekalian kita ingat dan menimbang rasa akan hal-hal orang fakir, manakala kita bandingkan dengan diri kita daripada pedih lapar itu, dan cenderunglah kita kepada mensedekahkan barang yang lebih daripada kita. Yang ke-11, perintah yang seterusnya. Di antara perintah yang termasuk dalam perintah yang wajib dan mesti kita lakukan. Tak dapat tidak, mesti kita lakukan. Tak boleh kita tinggalkan, kerana ia termasuk dalam perintah yang wajib. Iaitu telah diperintahkan kita oleh Allah. Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya apa? Supaya berpuasa. Jadi puasa di sini merujuk kepada puasa fardu di bulan Ramadan dan juga puasa-puasa sunat. Adapun kalau puasa di bulan Ramadan, tuntutannya itu di atas jalan kefarduan. Dan kalau puasa sunat itu di atas tuntutan sunat. Boleh dibuat pilihan. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Siapa yang buat, dia mendapat kelebihan, dia dapat keberuntungan. Siapa yang tak buat puasa sunat, dia hanya mendapat kerugian. Kenapa rugi? Kerana telah mempersia-siakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala puasa, yakni supaya menunaikan ibadah puasa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diperintahkan atas dirimu, telah difardukan atas dirimu, iaitu ibadah puasa, yakni puasa di bulan Ramadan, seperti mana yang telah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar apabila kamu melaksanakan ibadah puasa itu dengan kesempurnaan, dengan menjaga segala adab-adab bagi puasa itu, la'allakum tattaqun, nescaya kamu akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya melakukan ibadah puasa. Seperti mana telah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Apa di antara hikmah dituntut kita supaya berpuasa? Supaya membersihkan hawa nafsu daripada segala sifat kekejian. Di antara hikmah ataupun kelebihan dan kebaikan serta kesan yang diperolehi oleh orang yang berpuasa, dengan menjaga segala syarat-syarat kesempurnaan puasa, dan dia menjaga segala adab-adab bagi puasa tersebut, dia akan dapat membersihkan hawa nafsunya itu daripada segala sifat-sifat kekejian, yakni segala sifat-sifat yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa dengan sempurna, dia jaga betul-betul segala apa yang patut dia jaga daripada segala yang fardu, dan menjaga segala perkara-perkara yang sunat, dan menjauhkan daripada perkara yang makruh dan perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa, dia akan mendapat kesan yang sangat baik dalam kehidupannya, iaitu apabila berakhirnya bulan Ramadan, dia akan mendapati dirinya itu dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni berpuasa dengan menjaga segala syarat-syarat kesempurnaan, menjaga segala adab-adab bagi puasa dengan penuh keimanan dan keyakinan, serta berusaha untuk mencari segala kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi puasa inilah merupakan salah satu daripada cara untuk kita membersihkan
diri kita ni daripada segala keinginan nafsu yang sentiasa cenderung membawa kita kepada kemaksiatan. Sebab apa? Sebab nafsu ini dia sangat kalah dengan sifat lapar tu. Apabila nafsu ni kita kekang, daripada diberi makan, daripada diberi minum, dia akan rasa letih. Bila rasa letih tu, dia akan rasa malas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah berpuasa merupakan salah satu daripada kaedah yang paling ampuh, yang paling mujarab untuk kita menewaskan hawa nafsu kita. Di hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang bermaksud, barang siapa daripada kalangan pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan dan keinginan, maka segeralah menikah. Nabi kata siapa daripada kalangan pemuda yang ada kemampuan dan dia ada keinginan, maka dia dikehendaki bernikah. Barang siapa yang tidak mampu, dia ada keinginan tapi dia tidak mampu, dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki sesuatu yang boleh dijadikan sebagai sandaran untuk memiliki seorang perempuan sebagai isterinya, maka Nabi SAW menyatakan hendaklah kamu berpuasa. Kerana sesungguhnya puasa itu dapat menyekat keinginan syahwatmu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena berpuasa. Dengan sebab berpuasa, nafsu kita akan lemah. Supaya membersihkan hawa nafsu daripada segala sifat kekejian. Jangan kita menjadi hamba kepada nafsu. Tetapi apa yang sepatutnya kita lakukan? Sepatutnya kita memperhambakan nafsu kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba kepada nafsu, tetapi kita jadikan nafsu itu sebagai hamba supaya ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya macam mana? Kita berpuasa, mencari redha Allah dengan kita usaha untuk menahan diri daripada segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan itu, dapat membersihkan nafsu kita daripada segala sifat-sifat kekejian dan membersihkan daripada kotor-kotor yang di dalam perut kita. Di antara hikmah, faedah dan manfaat berpuasa itu dapat membersihkan perut ini daripada segala kotoran-kotoran sisa makanan. Selama kita tak masuk ke dalam medan berpuasa, sama ada puasa di bulan Ramadan ke ataupun puasa sunat, maka perut kita ini tak henti-henti daripada menerima berbagai-bagai jenis makanan. Banyak sangat makanan masuk dalam perut kita. Bahkan di antara punca yang paling utama menyebabkan banyaknya penyakit berlaku pada tubuh kita ini berpunca daripada makan. Dengan sebab banyak makan dan makan berbagai-bagai jenis makanan, menyebabkan kita ni mudah dijangkiti dengan berbagai-bagai penyakit. Jadi hikmah datangnya puasa ni selama sebulan dalam setahun ini, di antara hikmah duniawinya, iaitu dapat mengembalikan kesihatan tubuh kita, dapat membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita ini. Seolah-olah puasa itu ibarat daripada suatu keadaan menjadi sebagai ejen membersihkan perut kita daripada segala kotoran-kotoran yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit dalam tubuh kita. Itu hikmahnya. Sebab tu siapa yang memperbanyakkan puasa selain daripada puasa Ramadan, dia sertai dengan puasa-puasa sunat, Isnin Khamis ke, ataupun puasa Nabi Daud alaihi salam, ataupun puasa pada bulan-bulan haram, ataupun puasa pada pertengahan bulan dan sebagainya. Siapa yang melazimi dengan berpuasa, nescaya dia akan mendapat kesihatan pada tubuhnya. Kenapa? Kerana perutnya itu ada melalui satu proses penyucian daripada segala kotoran-kotoran yang ada dalam perut kita. Bayangkanlah kita selama setahun makan tak henti-henti. Jadi perut ni ibarat kilang ataupun ibarat satu mesin yang sentiasa bergerak. Mesin yang kita lihat tu, kereta lah umpama contoh, enjin kereta kan, ada waktunya dia akan jam. Bila dia sentiasa digerakkan, tak henti-henti, gerak, lama-lama berlakulah kehausan pada mana-mana tempat yang akan berlaku kerosakan. Bearingnya rosak ke, skrunya longgar ke, pistonnya bocor dan sebagainya. Kenapa? Kerana selalu berfungsi. Pada perut kita pun macam tu. Sebab perut kita ni termasuk makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat makhluk ni dia akan berakhir dengan fana, yakni kemusnahan. Walaupun kita kata kita lihat perut kita ni, kita daripada kecil sampai kepada dewasa, maka apabila kita sering
masukkan perut kita ni dengan makanan tertentu, pasti berlakunya hakisan, pasti berlakunya jangkitan pada perut kita. Jadi nak mengelakkan ataupun nak memperbaiki semula, ibarat daripada proses pemulihan, maka puasalah di antara kaedah yang paling baik dapat kita lakukan untuk mengembalikan perut kita ini, segala organ dalamannya itu berfungsi dengan baik semula. Sebab tu puasa ni di antara faedah dan manfaatnya dapat membersihkan perut kita ni daripada segala kotor-kotoran yang ada di dalam perut. Dan yang seterusnya, hikmah berpuasa dapat dan membiasakan sabar. Di antara faedah bagi orang yang berpuasa iaitu dapat mendidik dan mengatur diri ini supaya menjadi orang yang sabar. Kita lihat, bayangkan daripada awal pagi tu, start kita bangun pagi, kemudian kita bersahur. Lepas daripada sahur tu kita dah niat dah berpuasa. Masuk saja daripada masuknya waktu subuh, kita kena tahan diri tu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nak bersama dengan isteri, tak boleh kita nak buat perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala kita, seumpama bercakap bohong, seumpama melihat kepada perkara-perkara maksiat, seumpama mendengar kepada perkara-perkara yang haram, ataupun kita buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi kita tak akan dapat mampu menahan diri daripada segala perkara-perkara yang dilarang itu, melainkan adanya sifat sabar dalam diri kita. Bagi orang yang ada sifat sabar sajalah dia dapat melalui Ramadan itu dengan penuh kesempurnaan. Melalui sifat sabar itulah seseorang itu dapat mengecapi kemanisan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana sabar ini merupakan satu sifat yang ada dalam diri seseorang. Dia menahan daripada segala keinginan-keinginan yang dipersetujui oleh nafsu. Siapa yang ada sifat sabar, maknanya dia sedang berlawan dengan keinginan nafsunya. Dalam bulan puasa, nafsu tentu nak apa? Rehat. Nafsu tentu nak makan. Nafsu tentu nak apa kita kata ni? Nak minum. Nafsu mesti mengajak kita buat benda-benda yang boleh menyebabkan pahala kita ni jadi kurang. Jadi kita bersabar. Tak boleh buat. Yang ni pun tak boleh buat. Kenapa? Yang ni boleh mengurangkan pahala puasa aku. Yang ni boleh membatalkan puasa aku. Yang ni boleh menyebabkan aku nanti akan diazab seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat sabar tu yang mencegah diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu salah satu daripada tingkatan sabar adalah sabar ketika melaksanakan ibadah, dan juga sabar ketika menjauhkan diri daripada segala perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni salah satu daripada manfaatnya dapat membiasakan diri kita supaya menjadi orang yang sabar. Maka ganjaran pahala bagi orang yang sabar sawabuhul jannah. Nabi kata pahala bagi orang yang sabar itu adalah syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan orang-orang yang sabar. Yakni rahmat Allah, pengampunan Allah, keberkatan Allah, pertolongan Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi segala apa jua yang berlaku dalam kehidupannya. Ditimpa musibah, sabar. Diberikan kesenangan dan kemewahan, dia sabar. Ketika melaksanakan ketaatan, sabar. Ketika menjauhkan diri daripada segala maksiat, sabar. Ketika dia ditimpa dengan kehilangan ahli keluarga dan sebagainya, dia sabar. Ketika dia sakit, dia sabar. Maka siapa yang senantiasa adanya sifat sabar, dia akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpuasa salah satu daripada wasilah ataupun cara untuk kita mendapatkan sifat sabar. Dan puasa ni, dan manfaat puasa tu kuat pada menahan lapar dan dahaga. Dan puasa itu juga merupakan satu perkara yang kita lakukan, menahan diri daripada makan dan minum. Sebab itulah puasa pada istilah syarak, yakni menahan diri daripada segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari, daripada masuk subuh sampailah kepada masuknya waktu maghrib. Maka di antara perkara yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Jadi orang yang berpuasa merupakan orang yang kuat menahan diri daripada lapar dan dahaga.
Apa tujuan? Kita disuruh menahan diri daripada lapar dan dahaga supaya sekalian kita ingat dan menimbang rasa akan hal-hal orang yang fakir. Ini hikmah yang paling besar ni tuan-tuan. Hikmah yang paling besar bagi orang yang berpuasa, siapa yang telah melalui ibadah puasa, kita dah melalui lebih kurang sebulan lebih dah. Kita telah meninggalkan ibadah puasa. Siapa yang menjalani ibadah puasa tanpa kehadiran perasaan ini, maka puasanya itu dianggap sebagai puasa yang tak sempurna. Perasaan apa? Apabila dia berpuasa, dia tidak merasai lapar dan dahaga sehingga tidak datang kepadanya itu, dalam hatinya itu, ingatan kepada orang-orang yang fakir. Kerana apa? Kerana di antara tujuan berpuasa, di antara hikmah berpuasa, supaya kita lapar dan dahaga. Apabila kita lapar dan dahaga, maka datanglah dalam diri kita ini berfikir tentang saudara-saudara kita yang fakir, tentang saudara kita yang miskin, tentang saudara kita yang susah. Sehingga datanglah dalam diri kita ini satu perasaan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kerana kita diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebelum daripada ini kita tak pernah berasa lapar. Kalau kita masuk dalam bulan Ramadan pun, rasa lapar itu bukan berpanjangan. Hanya bermula daripada pukul 6 sampai kepada pukul 7 masuk maghrib. Kemudian sampai pada waktu maghrib, kita dah mula makan dengan makan yang banyak. Makan kita pada waktu maghrib tu seolah-olah dapat menutupi kelaparan kita daripada jam 6 sampai kepada jam 7 malam. Tetapi ada di kalangan saudara kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita, umat Islam kita yang di luar daripada rumah kita ni, yang menahan lapar dan dahaga sepanjang tahun kehidupan mereka. Kenapa? Kerana mereka itu ditimpa dengan musibah kefakiran dan kemiskinan. Jadi puasa ni salah satu daripada faedahnya supaya datang dalam diri kita rasa, ya Allah, begini rupanya rasa lapar, begini rupanya rasa haus, begini rupanya rasa tak dapat makanan. Aku baru sekejap, mula daripada jam 6 sampai pukul 12 rasa cerut perut, rasa dah berbunyi perut, rasa sakit perut. Nak sampai kepada pukul 7 tu rasa lambat sangat tu kita. Tapi ada sebahagian daripada saudara kita, kita berfikir, aku baru sehari, ada sahabat aku, ada saudara aku, ada jiran tetangga aku, ada ahli keluarga aku yang sepanjang tahun tu mereka berikat perut. Mereka sentiasa dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka kita rasa bersyukur aku, ya Allah, Engkau berikan kelebihan kepada aku walaupun tak banyak. Sedikit Kau berikan kepada aku sehingga aku tak perlu berlapar sepanjang tahun. Itu tujuan berpuasa, supaya kita ada sifat bertimbang rasa akan hal-hal keadaan orang-orang yang fakir. Jadi apabila kita berpuasa, tak ada perasaan ni. Tak ada perasaan ni. Apa ni? Perasaan memikirkan tentang orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Maka puasa itu tak menatijahkan perkara yang baik dalam diri kita. Sehingga para ulama menyatakan termasuk dalam perbuatan yang makruh ketika berpuasa, iaitu memperbanyakkan bersahur, memperbanyakkan makan ketika bersahur. Kenapa? Apabila terlalu banyak makan ketika sahur, hilanglah sifat lapar. Berpanjanganlah rasa kenyang tu sampai ke petang. Jadi apabila kita kenyang, kita tak dapat merasai kelaparan, kita tak dapat merasai kelaparan, kehausan. Sedangkan tujuan puasa tu supaya kita merasa lapar, supaya kita merasa haus. Jadi bila kita rasa lapar dan haus, kita pun mengingatkan tentang keadaan saudara-saudara kita yang dalam keadaan lapar dan kehausan. Itu dia. Supaya sekalian kita ingat dan rasa akan hal-hal orang-orang fakir, manakala kita bandingkan dengan diri kita daripada pedih lapar itu. Bila kita bandingkan dengan kehidupan kita, walaupun kita lapar, walaupun kita haus, tetapi kita masih lagi ada kelebihan. Jika nak dibandingkan dengan orang yang fakir, orang yang miskin, yang orang yang tak ada apa-apa, yang mereka kais pagi, makan pagi, terkadang ada makanan pagi, tak ada makanan petang, terkadang ada makanan petang, tak ada makanan pagi. Ada sebahagian daripada mereka berpuasa tanpa sahur dan berbuka tanpa makanan pun ada. Kenapa? Sebab tak ada makanan. Kerana fakir dan miskin mereka. Jadi apabila kita berpuasa, maka kita pun bandingkan, kehidupan aku lebih baik daripada kehidupan orang lain. Manakala kita bandingkan dengan diri kita daripada pedih lapar itu, dan cenderunglah kita kepada apa ni? Kepada mensedekahkan barang yang lebih daripada kita. Apabila kita fikir tentang kesusahan orang lain, sedangkan kita memiliki kelebihan, maka ketika itulah
akan terbuka hati kita untuk memberikan apa yang lebih ada pada diri kita kepada orang yang lebih memerlukan, iaitu bersedekah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cepat dalam memberikan sedekah. Bahkan sahabat menyatakan bila masuk dalam bulan Ramadan, kelakuan bersedekahnya Rasulullah ni melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga seumpama angin yang bertebangan, sebab lajunya Nabi memberi sedekah dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain Nabi banyak dah memberi sedekah, tapi ketika masuk dalam bulan Ramadan berlipat ganda lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi sedekah. Jadi bagaimana kita nak mendorong hati ni supaya kita mudah untuk bersedekah? Melihat kesusahan orang lain, melihat kelaparan orang lain, melihat kehausan orang lain, melihat kekurangan orang lain, caranya adalah dengan berpuasa. Apabila berpuasa, barulah kita dapat menghadirkan rasa, rupanya macam ni keadaan lapar, macam ni keadaan haus tanpa makanan. Jadi kesian orang yang tak ada makanan dan sebagainya. Kita ada lebih ni, maka berilah makan kepada orang lain. Berilah kelebihan kita kepada orang lain. Ini dia satu sifat yang kita nak dengan kita melaksanakan ibadah puasa, iaitu dapat membangkitkan kesedaran kita untuk memikirkan tentang orang yang lain. Kalau kita tak memiliki kelebihan yang banyak pun, apa yang kita miliki walau barang sedikit pun, bila masuk dalam bulan Ramadan, usahakanlah untuk memberi kepada orang lain. Ini di antara akhlak yang terpuji. Itu di antara sebab kita disuruh berpuasa. Kerana di sebalik ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sebalik perintah berpuasa itu terdapatnya berbagai-bagai hikmah dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama sekali, janjian dan kelebihan orang yang berpuasa, Allah memberi jaminan la'allakum tattaqun, nescaya kamu akan menjadi orang ataupun hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat kesempurnaan takwa, maka di antara jalannya adalah menyempurnakan ibadah puasa yang menjadi kewajipan atas diri kita semua. Terutama bagi orang perempuan ni kena ingat. Hadis ni kita biasa sebutkan, orang perempuan yang mendirikan solat 5 waktu, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga kehormatan dirinya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga harta ataupun amanah yang diberikan oleh suaminya, nescaya perempuan ini di akhirat kelak boleh masuk ke dalam syurga mengikut pintu mana yang ia kehendaki. Sebab tu dinyatakan di sini salah satunya apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Kerana ada daripada kalangan perempuan bab puasa mereka tak cermat mana. Terutama bagi mereka yang kedatangan haid, nifas. Ini paling utama. Mereka tinggalkan puasa kerana haid, kemudian apabila habis bulan puasa, mereka tak qada semula puasanya. Ada ketika sebahagian daripada mereka tak tahu sama ada hari itu boleh diqadakan ataupun hari itu termasuk dalam bilangan hari puasa. Kenapa? Kerana tidak memahami tentang hukum hakam haid dan nifas yang ada pada dirinya. Sebab tu kena hati-hati berkenaan tentang haid dan nifas, kerana ia merupakan perkara yang berkaitan dengan ibadah bagi seorang perempuan. Di antaranya iaitu berpuasa. Jadi siapa yang masih ada lagi meninggalkan puasa yang terdahulu, yang masih lagi belum qada, maka qada. Kalau puasa tu melibatkan berbilang tahun, dah bertahun-tahun dah kita tak qada dan sebagainya, maka qada disertakan dengan fidyah. Tu kena jaga baik-baik. Jangan qada saja, disertakan dengan fidyah. Kalau berbilang tahun, maka bergandalah fidyah yang perlu dibayarkan. Tu kena ingat baik-baik dah. Okey, habis di situ ada yang ke-11, iaitu berkaitan tentang perintah berpuasa. Mana puasa ni hikmahnya terlalu banyak dan pahalanya juga terlalu besar. Sehingga puasa ni merupakan satu-satunya ibadah yang pahalanya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun tak tahu. Kerana puasa ni merupakan ibadah yang pahalanya itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Ta'ala memberikan kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Di muka bumi ini Allah Ta'ala telah menjanjikan kebahagiaan dan kenikmatan yang tak diketahui oleh makhluk yang lain, melainkan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu rebutlah peluang berpuasa. Kalau kita termasuk golongan yang boleh berpuasa, maka berpuasalah. Walaupun dah lepas daripada bulan Ramadan, masih banyak lagi waktu-waktu yang lain untuk kita berpuasa, yang mana tak kurang hebat juga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nanti ada puasa 9 Zulhijjah.
sebelum masuk dalam bulan raya haji. Kemudian nanti masuk bulan Muharram pula, puasa di bulan-bulan haram. Kemudian nanti lepas daripada tu kita boleh istiqamah untuk puasa Isnin Khamis, ataupun puasa hari putih, ataupun puasa hari gelap. Ikutlah pada hari-hari yang tertentu. Cuma kena ingat bagi orang perempuan, kalau mereka nak berpuasa sunat yang telah memiliki suami, minta izin daripada suami terlebih dahulu untuk menunaikan puasa sunat. Kerana kalau andai kata suami tak izinkan dia berpuasa sunat, maka dia tak boleh nak berpuasa. Kalau dia berpuasa juga, hukumnya haram lagi berdosa, kerana dia mengingkari perintah suami. Tapi kalau puasa wajib, wajib dia tunaikan. Kalau dia ada qada tak tunai lagi, maka bagi tahu pada suami nak qada solat, nak qada puasa, maka suami tak boleh halang. Kalau dia ada puasa yang wajib, seumpama puasa nazar, dia ada berjanji ataupun bersumpah nak menunaikan puasa, andai kata dapat sesuatu perkara, dapat kerja ke, dapat anak ke, dapat apa dia niat, kalau aku dapat benda ni ya Allah, aku bernazar nak puasa sehari ataupun puasa 2 hari, maka wajiblah dia tunaikan. Ketika itu suami tak boleh halang. Tapi selain daripada itu, kalau puasa sunat, suami boleh menghalang isteri daripada melakukan puasa sunat. Jadi isteri kena sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Kalau dia termasuk dalam perintah daripada suami, yakni perintah yang tidak melibatkan perkara-perkara yang haram. Okey, baik. Dan yang seterusnya, yang ke-12. Yang ke-12, telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala. Perintah yang seterusnya telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala mengeluarkan zakat. Ini termasuk salah satu daripada rukun Islam yang perlu ditunaikan, yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam yang berkemampuan, yang memiliki harta, yang mencukupi, yang ada kelebihan. Apabila telah sampailah pada waktu yang dikehendaki atas dirinya untuk mengeluarkan sebahagian hartanya supaya diberikan kepada asnaf yang telah ditetapkan, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat tersebut. Sama ada zakat hartanya ke, zakat perniagaannya ke, zakat ternakannya ke, ataupun zakat tanamannya ke, ataupun zakat emas dan peraknya. Bila dah cukup syarat-syarat dia, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala perintah supaya kita mengeluarkan zakat. Kalau siapa yang tak mampu, dia menerima zakat. Tapi kalau dia mampu, maka dia termasuk golongan yang perlu wajib membayar zakat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang perintah supaya mengeluarkan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah menyatakan, dan dirikan olehmu akan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu, dan berikan olehmu, yakni keluarkan sebahagian hartamu akan zakat sebagai pembayaran zakat. Ini dipanggil perkara yang sedekah yang wajib ni lah, iaitu zakat. Adapun sunat tu selain daripada zakat. Tu kita kena ingat. Sebab kenapa disuruh kita mengeluarkan zakat? Supaya yakni hikmah daripada kita mengeluarkan zakat tu lah, supaya kita biasa pemurah dan membersihkan diri kita ni daripada kekotoran bakhil. Dengan sebab kita mengeluarkan zakat, dia menzahirkan sifat yang mahmudah, iaitu menjadi orang yang pemurah. Dan orang yang mengeluarkan zakat ni, dia membersihkan dirinya daripada sifat mazmumah yang paling utama berkaitan dengan harta, iaitu sifat bakhil. Orang yang kedekut saja yang tak nak mengeluarkan zakat. Orang yang kedekut saja yang tak nak mengeluarkan sebahagian harta yang wajib dia keluarkan. Ni wajib ni, kerana dia ada kelebihan, kemudian telah cukup syarat-syaratnya, tapi dia tak keluarkan, maka dia tu dikatakan sebagai orang yang bakhil. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, maka ternafi ataupun bersihlah daripada kita ini segala sifat-sifat yang mazmumah, terutamanya kikir ataupun kedekut ataupun bakhil. Nabi SAW menyatakan tentang kelebihan orang yang berzakat. Nabi menyatakan, barang siapa yang menunaikan zakat, siapa yang membayar zakat, hartanya dengan sempurna, lagi dengan baik nafsunya. Siapa yang mengeluarkan zakat dengan sempurna, maksudnya apa? Dia mengeluarkan harta
yang terbaik untuk dijadikan sebagai bayaran zakatnya. Dan lagi baik nafsunya, memang dia mengeluarkan zakat tu dengan kerelaannya, dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan rasa memenuhi perintah Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini memiliki beberapa gelaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan orang ni, iaitu orang yang mengeluarkan harta yang terbaik dan ikhlas untuk mencari redha Allah ketika membayar zakat pada langit dunia, yakni langit yang pertama, dinamakan sebagai orang yang karim, yakni orang yang dermawan. Digelar sebagai karim, dikenali sebagai orang yang karim. Pada langit yang kedua, dikenali sebagai jawad, iaitu orang yang pemurah jugalah. Orang yang mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan. Pada langit yang ketiga dipanggil sebagai mut'i, yakni orang yang taat. Dinamakan hamba ni yang bayar zakat ni sebagai orang yang berbuat taat, iaitu mut'i. Kemudian di langit yang seterusnya dinamakan sebagai orang yang sakhi, digelar sebagai sakhi. Dan di langit yang kelima dinamakan dia sebagai golongan yang makbul, yakni yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada langit yang keenam dinamakan golongan ini sebagai mahfuz, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada langit yang ketujuh, dinamakan dia sebagai maghfur, yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala dinamakan hamba ini sebagai Habibullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan bagi orang yang mengeluarkan zakat dengan keleraan hatinya. Zakat ni walaupun kita kata sikit, tapi ada setengah orang payah nak bayar. Umpama contoh zakat fitrah lah, zakat yang memang sentiasa kita ingat. Itulah, kalau tak kerana ada zakat fitrah, mungkin kita tak pernah mengeluarkan zakat. Tu zakat fitrah, kadang RM4, kadang RM6, kadang RM7. Tu pun berat rasa nak bagi lebih. Kalau kata RM7, RM7 tu lah kita keluarkan. Kalau kata RM6, RM6 tu lah yang kita keluarkan. Lebih daripada tu kita tak buat. Kalau betul kita nak memberikan nilaian yang paling sempurna, contohnya lah kalau kita berkemampuan. Kalau orang yang tak berkemampuan ni, tak usah ceritalah. Bagi mereka yang berkemampuan, atas orang 7 kita bagi 10. Kalau 5 orang baru 50. Mana yang lebih tu dianggap sebagai kita memberikan kebajikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak keluarkan zakat. Kemudian kita ada zakat perniagaan, jangan tangguh-tangguh. Tak. Kita ada emas dan perak, jangan disimpan. Kita ada tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakat, jangan dibiar. Maknanya apa? Keluarkan zakat. Sebab tu siapa yang nak memulakan perniagaan, pastikan dicatat segala keuntungan dan juga modalnya. Siapa yang memiliki emas dan perak, pastikan kandungannya, beratnya berapa. Siapa yang memiliki pendapatan yang tinggi, setengah tempat ada zakat pendapatan, maka pastikan keluarkan zakatnya. Kenapa? Semuanya itu merupakan sumber keberkatan dan kebaikan kepada harta seseorang. Siapa yang tak mengeluarkan zakat, walaupun banyak hartanya, tak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta ini semua nanti akan dibelenggu di leher orang-orang yang tak nak keluarkan zakat, sehingga menjadi bebanan ke atas mereka, menjadi berat atas diri mereka, sehingga menyebabkan mereka sukar untuk meniti tiang sirat, sehingga mereka akan jatuh ke dalam lubang neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Tu ingat, harta jangan kita zakat jangan kita lupakan. Dan hikmah mengeluarkan zakat ni supaya menghilangkan kesusahan orang-orang miskin dan orang-orang lemah, itu orang yang fakir. Kalau semua orang mengambil tanggungjawab mengeluarkan zakat, kemudian orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan zakat ni, orang yang mengeluarkan zakat, kemudian orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengatur zakat ni, mereka melakukan kedua-dua tugas ni, yang mengeluarkan dan juga yang mengatur ni, dengan amanah dan dengan baik, dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah, nescaya semua lapisan akan mendapat kenikmatan dan kebaikan. Di antaranya orang miskin, orang fakir akan mendapat kebaikan dan kelebihan di atas kutipan zakat yang diberikan oleh umat Islam. Sebab tu kita lihat pada zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz, kerana adilnya pemerintahan dia, kerana makmurnya cara pentadbirannya, di waktu tu tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima zakat. Kenapa? Sampai macam tu? Kerana diberkati harta mereka sehingga tidak ada orang yang susah.
Sampai nak beri orang ni baru dia kata, ya aku tak nak, aku bukan orang susah, aku ada harta, aku sini nak cari orang yang boleh menerima zakat. Atau sampai berkatnya kehidupan. Dengan sebab kita mengeluarkan zakat, Allah akan menambahkan lagi kebaikan, menambahkan lagi kerahmatan, menambahkan lagi kesuburan di atas tanah kita, di atas perniagaan kita, di atas kehidupan kita. InsyaAllah dengan sebab kita menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Baik. Itu bab zakat. Dan yang ke-13, yang terakhir sekali. Telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala. Telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala mengerjakan haji, yakni menunaikan ibadah haji. Ini rukun Islam yang terakhir. Telah diperintahkan kita oleh Allah Ta'ala mengerjakan haji, yakni mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji ni hanya boleh dilakukan di Baitillah, iaitu satu ibadat yang kita niatkan menuju kepada Baitillah, yang Masjidil Haram di kota Mekah tu, untuk menunaikan ibadah haji. Lepas tu haji tak sah dilakukan selain daripada Masjidil Haram dan tempat-tempat yang telah ditetapkan. Haji tak sah dilakukan selain daripada tempat yang telah dinyatakan ni. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk menunaikannya. Siapa yang mampu, maka wajib untuk dia menunaikannya. Berkemampuan daripada segi menyediakan harta perbelanjaan untuk pergi dan balik. Memiliki kemampuan harta yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya di tempat tinggalnya ni. Itu salah satunya. Kemudian berkemampuan daripada segi kesihatan tubuhnya, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian berkemampuan nisbah ilmu pengetahuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Dia mesti belajar terlebih dahulu sebelum dia nak menunaikan ibadah haji tersebut. Dan berkemampuan pada zaman kita ni termasuk dalam orang yang berkemampuan, iaitu dia memiliki kebenaran untuk masuk kepada tempat untuk menunaikan haji, iaitu di Arab Saudi sana. Kalau tak ada keizinan pun tak boleh juga. Kita ada harta, kita ada kemampuan, kita ada ilmu, semua ada, tapi kita tak ada visa. Kita ada keizinan, maka kita tak termasuk orang yang berkemampuan. Okey. Jadi apabila mampu, wajiblah kita menunaikan. Siapa yang tak mampu, maka wajib dalam dirinya itu ada keinginan untuk menuju kepada Baitillah. Walaupun tak dapat nak pergi, tapi ada keinginan dengan mengumpulkan sedikit harta, dengan menyediakan sedikit tabungan yang diusahakan untuk menunaikan haji, mesti kena ada. Dia mesti kena ada niat. Walaupun tak mampu lakukan lagi, tapi dia kena ada niat. Mudah-mudahan dengan sebab ada niatnya untuk menunaikan haji dan dia ada tabungan untuk dia menunaikan haji, walaupun tak sempat, dihitung sebagai orang yang ada keinginan nak menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah ibadah haji? Supaya kita biasa berdagang diri dan jauh daripada tempat kediaman. Di antara manfaatnya lah, orang yang menunaikan haji ni kan jauh. Kita duduk di Malaysia, nak sampai ke Tanah Suci tu, nak sampai kepada Mekah, nak sampai kepada lepas Mekah tu nak berziarah kepada Madinah, nak sampai kepada Arab Saudi tu kan perjalanannya jauh. Mungkin sekarang ni perjalanan kita nampak agak mudah kerana adanya kapal terbang dan sebagainya. Tapi orang dulu-dulu, waktu mereka nak menunaikan ibadah haji, mereka terpaksa menaiki kapal yang berjalan tu sampai 3-4 bulan. Sebab itulah bila mereka menunaikan haji ni satu pengalaman supaya mereka dapat berdagang diri, yakni berjalan diri, seorang diri dan jauh daripada tempat kediaman, iaitu bermusafir. Dan beberapa banyak lagi faedah yang lain. Beberapa banyak lagi faedah yang lain bagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang besar-besar, iaitu faedah yang ada pada ibadah haji ni terlalu banyak. Di antaranya dapatlah kita berpeluang menziarahi tempat-tempat sejarah, yang mana di situlah berlakunya di antara tanda-tanda besar adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tanda-tanda kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Di antaranya Masjidil Haram itu sendiri, kemudian Madinatul Munawwarah. Di sekelilingnya itu kan banyak tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada bersangkut paut dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ibadah haji ni satu ibadah yang memang kita nampak seumpama berjalan, tapi di sebalik perjalanan itu dia merupakan satu rihlah yang kita lalui untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk kita melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala dengan berhimpunnya jutaan orang pada satu tempat, menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hati-hati hamba-Nya sehingga mereka boleh berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan satu ibadah dengan satu kaedah yang sama. Dengan satu kaedah sama, yakni kaedah yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak cari lagi faedah-faedah tentang ibadah haji ni, kata pengarang kitab ni, kita kena tengok kitab lain pula lah. Kitab hak besar lagi yang berkaitan tentang manasik haji ni, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Maka hendaklah perempuan-perempuan yang berakal belajar akan segala rukun-rukun ini, maka jadi kewajipan atas perempuan-perempuan yang berakal. Ini sebagai penutup, pengarang kitab kita ni diberi pesanan kepada perempuan-perempuan secara khususnya, umumnya untuk seluruh lah, yang lelaki pun sama. Maka hendaklah perempuan-perempuan secara khususnya dan umumnya bagi sekalian lelaki-lelaki yang berakal lagi mukallaf, belajar akan segala rukun-rukun ini, iaitu rukun Islam dan juga rukun-rukun iman yang menjadi perkara yang wajib fardu ain untuk kita pelajari, fahami dan ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengetahui perkara-perkara yang lain. Dan beramal dengan dia, yakni beramal dengan sekalian rukun-rukun itulah. Sama ada rukun yang berkaitan dengan syahadah ke, rukun yang berkaitan tentang solat, puasa, zakat dan juga menunaikan haji itu, bukan sekadar kita belajar saja, tetapi belajar dan beramal dengan dia. Supaya apa? Supaya memperoleh akan kebahagiaan di dunia, di dalam dunia dan akhirat. Siapa yang mengamalkan, mempelajari, memahami dan berkeyakinan terhadap tiap-tiap perkara yang menjadi tunjang bagi agamanya, yang menjadi tiang bagi agamanya, yang menjadi asas bagi agamanya, serta dia mengamalkan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini penting sangat. Sebab itulah menuntut ilmu yang fardu ain ini terlebih dahulu wajib didahulukan sebelum kita mengambil serta mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Sebab tu kalau kita tak lulus SPM, kalau tak lulus SPM, ini bukan nak kata tunjukkan perbezaan belajar akademik dan sebagainya, tak salah nak mengambil SPM ni, tapi nak tunjukkan tentang kepentingan. Tak lulus SPM, ditakdirkan meninggal, tetapi dia belajar tentang perkara-perkara fardu ain dan dia beramal dengan segala perkara-perkara fardu ain, dia akan mendapat keselamatan di akhirat kelak. Kenapa? Soalan SPM tak ditanya dalam kubur. Tu kena ingat baik-baik. Tetapi kalau dia mendapat kejayaan yang hebat sangat, di dunia dikenali sebagai orang yang ada kedudukan, ada pangkat, ada kelebihan, ada kemewahan dan sebagainya, tapi dia tak mengetahui tentang perkara-perkara yang wajib atas dirinya untuk amalkan, untuk dipegangi, untuk diyakini, untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupannya, maka orang yang seumpama ni nanti akan banyak soalannya dalam kubur. Kenapa? Kerana tak lepas perkara yang menjadi asas dalam kehidupannya. Dan tak salah nak mencari keduniaan, tapi jangan sampai mendahulukan dunia berbanding daripada urusan akhirat kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua menjadi orang yang sentiasa berusaha untuk mengaji, untuk mempelajari dan juga untuk mengamalkan apa juga perkara yang kita pelajari. Jangan sekadar kita belajar tapi tak amal. Kerana ilmu yang diamalkan nescaya akan diberikan keberkatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, maka kita sudah sampai kepada penyudahnya, iaitu khatam kitab kitab adab perempuan juzuk yang pertama pada malam yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah, setelah kita menjalani pengajian ini lebih kurang hampir kepada 3 bulan jugalah,
daripada masa ke semasa. Jadi alhamdulillah pada malam ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mengkhatamkan kitab yang penuh keberkatan dan kebaikan ni. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa jua yang kita perolehi, yang kita pelajari dalam kitab ini. Walaupun tak banyak, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan dada kita, membukakan fikiran kita, mematangkan akal kita untuk senantiasa menjadi orang yang berusaha untuk menambah baikkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah apabila kita khatam dah kitab ni, selepas daripada ni kita akan sambung kitab adab perempuan juzuk yang ketiga pula. Dah habis dah kitab yang ni, insya-Allah lepas daripada ni untuk pengajian kitab adab perempuan ni kita akan sambung kitab adab perempuan juzuk yang ketiga. Jadi kepada sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kita yang bersama dalam majlis taklim Fatimah Zahra ni yang masih lagi belum mendapatkan kitab adab perempuan juzuk yang ketiga, boleh mendapatkan kitab tu melalui rakan-rakan kita yang ada di Facebook tu, yang sebelum dah menyatakan iklan dan sebagainya, boleh insya-Allah. Kemudian ada lagi beberapa kitab yang akan kita tambahkan selepas ni, di antaranya kitab haid, soal jawab haid, nifas dan istihadah. Kitab tu boleh dapatkan melalui majlis taklim Fatimah Zahra. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan lagi, diberikan kesihatan dan keafiatan dan peluang untuk bersama-sama mengikuti program ataupun majlis taklim Fatimah Zahra pada tiap-tiap malam lah insya-Allah, sampailah ada perubahan waktunya lagi. Jadi insya-Allah kita akan akhirkan majlis kita dengan bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah keberkatan dan kebaikan majlis taklim Fatimah Zahra dan sekalian mereka yang bersama dengan kita sejak daripada awal sampailah kepada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.